Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammilna bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat sama-sama kita berjumpa kembali pada minggu ini setelah kita tangguhkan kelas selama 2 minggu lebih kurang. Dan minggu ini insya-Allah kita akan sambung kembali. Dan kita akan membincangkan tajuk yang telah kita janjikan, iaitu berkaitan dengan zakat emas dan perak. Saya bawa alat timbang hari ini. Saya bawa surat Ar-Rahnu ataupun cagaran sebab semua berkaitan dengan tajuk hari ini. Jadi kita akan demonstrasi cara dan sebagainya lah, maknanya beri faham betul-betul tajuk ni. Sebab dalam kitab ni dia terlalu ringkas dan banyak mungkin istilah yang kita tak faham. Kita baca dulu sampai bab ni saya akan terangkan lah. Baik. Jadi semua sihat Alhamdulillah. Saya pun tak tanda, tapi yang saya ingat tajuk emas tu lah. Kita akan kupas tajuk emas minggu ni. Saya selamat sampai di Malaysia pada Maghrib hari Sabtu. Kira masih lagi dalam proses apa dipanggil jet lag lah. Sekarang ni di Morocco pukul 3 pagi. Time tidur ni sana. Tu time ni dia mengantuk sikit tu. Okey, dia bertukaran 3 pagi. Dia beza 7-8 jam jugalah. Baik. Okey, cuba lihat tajuk kita. Babu zakatul asman. Muka surat 55 ya tuan-tuan, 55. Okey. Khamsah wa khamsin. Ini suatu bab pada menyatakan zakat asman, iaitu emas dan perak. Adapun syarat wajib zakat padanya hendak ada yang empunyanya Islam. Maknanya pemiliknya itu orang Islam yang memiliki barang kemas tadilah. Okey, orang Islam. Dan merdeka dan sampai nisab dan haul. Makna cukup nisab dan haul. Bermula nisab emas itu 20 misqal, timbangan Mekah. Kita dengar ayat Quran kan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Misqal. Jadi hari ini kita dengar perkataan misqal dalam kitab ni. Maknanya misqal ni dia berkaitan dengan timbangan. Jadi kata dia, nisab emas itu 20 misqal mengikut timbangan Mekah. Dia akan hurai lagi. Jika kurang sedikit daripadanya tiada wajib zakat, dan jika lebih sedikit daripadanya sekalipun wajib diberikan zakatnya. Pada yang lebih itulah, yang lebih daripada 20 miskal itulah. Dan 1 miskal itu berat 1 dirham. Baik, 1 dirham, duit dirham ni dipakai di negara-negara Arab
yang hari ni yang hanya pakai di Maghribi lah, Morocco. Ni 1 dirham tu duit shilling kecil tu. Maknanya senang timbang berapa. Itulah dirham. Okay? Duit shilling kecil tu. Okay? Cuma sekarang dia dah ada yang tukar ringgit kertas tapi dia tulis 1 dirham. Okay? Duit Malaysia 1 dirham lebih kurang 5 kupang. 4 kupang 45 sen gitulah. Nilai dirham tu nilai sekarang lah. Nilai dulu mungkin lain lah ya. Baik. Kalau nisab Malaysia di Selangor 20 miss call 85 gram. Ini air Malaysia punya. 85 gram. Ini untuk emas. Nanti saya akan terangkan sebab ada 3 jenis. Satu emas, kemudian emas kita tak pakai, kemudian emas yang kita cagar. Jadi saya bawa semualah dia punya bahan-bahan dia. Kita akan tengok sekejap lagi. Baik. Kita baca dulu. Dan 1 miskol itu berat 1 dirham dan 3 subuk. Ya. Berat 1 dirham dan 3 subuk dirham. 3 subuk tu 3/1/7. Subuk tu 1/7. Siapa yang belajar bab pusaka para aid kan, as-subu'u, ar-rubu'u tu semua 1/1. Kalau sabi'ah 7, ar-rubu'u, as-subu'u 1/7. Awak kau sini dia turun ni pasal apa? Saya timbang berat badan turun 2 kilo. Pasal di Sepanyol makanan halal tak ada. Duk makan gardenia tu bawa dari Malaysia. Dia tak ada, restoran halal tak ada. Dia banyak belah Madrid, belah Granada. Madrid sini. Apa ni turun lagi ni? Mereka situ. Jangan kau tengah lam lah. Lama-lama nampak kepala. Kau sini senang ni Tak, dia tinggi, dia angkat ni. Tapi sistem hidrolik dia ni dah hidrolik dia tak ni. Kena ketatkan balik. Okey. 3 subuk dirham dan 1 dirham itu 50 biji syair. Ni gambaran timbangan zaman dulu. 50 biji rian ataupun gandum 50 biji sama dengan 1 dirham. Dia kira macam tu. Ni kira timbangan zaman dulu ya. Ataupun dan 2 khumus bijinya. Khumus tu ialah 1/5. Okey. Berapa? Macam mana? 2/5. 2 khumus tu per 5, 2/5 lah maknanya. Ya. Kalau al-khumusu saja 1/5, 2 khumus tu 2/5. Ini berat zaman dulu ya. Kita sekarang dah ada teknologi canggih. Kita baca je lah ya. Nanti kita hurai dalam bentuk konteks zaman moden. Maka jika dihimpunkan dia dengan yang 50 dan 2 khumus yang dahulu itu adalah sekaliannya 72 biji syair. Inilah 1 miskal. Mana campur dia kan lebih kurang 70 biji gandum. Berat tu sama dengan 1 miskal. Berat dia. Jadi yang kena syarat zakat tadi 20 miskal. Bahasa moden kita 85 gram timbangan emas. Dan jika ditimbangkan yang 20 miskol ini dengan bingkal yang berat, bingkal yang berat 6 suku setali, guna tali rupanya pening. Saya baca tadi pun saya pening. Maka jadi jumlahnya 2 tahil, 2 emas takriban. Memang tak faham pun. Okey. Baik. Sebab zaman dulu dia guna tahil kan, orang tua dulu kan. Sebab kita sekarang ni dah kati tahil. Dia kilo ni dah moden dah. Kan? Zaman saya pun dulu kati 600 gram sama dengan 1 kati. 100 gram tu tahu berapa tahil lah kira. Kan alat timbang yang guna timbang temakau zaman dulu kan, orang beli temakau apa kan. Dia angkat tu. Dan tuan-tuan,
Benda digambarkan ni masih berlaku hingga hari ini di pasar Maghribi. Saya baru pergi. Memang guna timbang jenis tu. Dia letak batu sini, dia letak barang sini, timbang tu. Kita kata kira macam mana dia orang ni? Cina pakai dolar. Tapi memang tradisional. Macam mana tuan-tuan lihat filem Piramli tu, hak jual candu boleh, belacan tak boleh tu, kan? Sebiji macam tu sekarang di Maghribi, benda yang sama. Di pasar Marrakesh tu. Siapa pernah pergi Morocco, pergi pasar Marrakesh. Sebiji macam tu. Saya tengok-tengok, Piramli pernah datang sini ke ingat? Sama. Tu bila saya tengok timbangan boleh cerita bab emas kan, dua tahir semua, memang digunakan sekarang di sana. Walaupun ada moden, tapi di pasar tu memang masih lagi cara tradisional. Okey, baik. Maka jika pada zakat emas ini serubuk asyar. Nak kata macam mana tu? Serubuk tu 1/4, asyar belas. Jadi 14. Iaitu setengah miskol daripada yang 20 miskol. Dia nak habak senang ya. 20 miskol nisab emas kena keluar setengah miskol. Gitu bahasa dia nak habak, mudah fahamnya. Dia belik-belik cerita, ujung tu dia beritahu. Maknanya 85 gram kalau kita 2.5% daripada jumlah nilai 85 gram. So dulu dia tak ada nilai duit. Jadi dia nilai berapa berat emas 20 miskol. Jadi setengah, kata 1 miskol, setengah tu baru kena dikenakan zakat daripada 20 tadi. Okey, ni cerita zaman dululah. Kita ambil ilmu je lah sebab nanti saya akan terangkan dalam konteks moden. Kita baca dulu. Dan nisab perak 200 dirham, 5 awqiyah. Mungkin 5 sen ke 5 ni kan. Kerana satu awqiyah berat 40 dirham, maka wajib zakatnya serubuk asyar. Lebih kurang 2.5% jugalah serubuk asyar ni, iaitu 5 dirham daripada 200 dirham yang tersebut, dan pada barang yang lebih daripada 200 dirham, jikalau sedikit sekalipun dikeluarkan zakatnya dengan hisabnya. Jadi kalau perak dia 200 dirham, dia punya kiraan dia. Dan 200 dirham tu kena keluar 5 dirham. Itu dia punya zakat dia. Dan tiada wajib zakat pada yang tercampur daripada emas atau perak. Kalau swasta tak kena zakat lah, campur. Melainkan kata dia, jika sampai nisabnya apabila disucikan emasnya 20 miskol atau peraknya 200 dirham, maka sampailah nisabnya pada rial Maryam dan rial Abu Taqah. Ni duit zaman dulu ya, iaitu rial Peransia. Maknanya kalau duit Perancis dia panggil apa saya tak tahu. Pakai euro juga Perancis. France bahasa Arab kita rial France ataupun duit Abu Taqah zaman dululah. 24 rial maka wajib zakatnya. Jadi kalau swasta tu kalau bercampur, bukan campurlah bentuk telah diubah suai, emas dengan swasta perak tu bercampur. So kalau kita assessing cukup haul, cukup nisab, kena zakat. Tak cukup nisab tak apalah. Jenuh perasin ya. Dan tiada wajib zakat pada pakaian yang harus kerana ia disediakan bagi istikmal yang mubah. Pakaian sini ialah emas yang kita pakai, perak yang kita pakai. Kata dia tidak wajib zakat. Pada istikmal yang mubah. Bahkan jika dibinasakan dia dan tidak diketahui akan dia hingga lalu haul, wajiblah zakatnya. Demikian lagi jikalau pecah dan qasad menaruh akan dia, atau pecah ia akan sebagai pecah yang berkehendak kepada memperbuatkan dia pula, maka wajib zakat padanya, kerana tiada dikosadkan menaruh akan dia bagi memakai bersalahan. Dia macam ni tuan-tuan. Niat kita simpan mah tadi, niat kita nak menyimpan ke niat kita nak pakai, tu dia tengok kat situ. Tuan-tuan beli mah banyak ya, contohnya katalah jam saya mah, contoh. Jadi kita ada ni berat ni, tak kita timbang berapa, konon-konon lah lakonan konon-konon. Jadi kita ada 5 jam.
Laki-laki, kalau perempuan pun saya kata, kalau fitrah manusia, dia ada 5 jam koleksi jam mah dia. Dia nak pakai berapa? 1 je. 4 dia simpan. Katalah dia niat ni, aku nak simpan, aku tak nak pakai, memang aku beli nak buat koleksi, nak buat lamari kaca hak cermin tu kan, nak simpan. Okey, yang tu kalau tak niat kita nak guna, maka kena zakat. Kalau lebih timbangan nisab dia 85 gram. Tapi hak kita pakai, yang kita pakai sekali sekala, 2 kali 2 kala, 3 kali 3 kala, tak kira lah berapa kala kita pakai, dia yang lebih kadar uruf baru kena zakat. Kalau kadar uruf di Selangor 800 gram. Jadi kesimpulan dia, untuk tajuk kita yang saya nak cerita, nak bagi faham macam ni nah. Saya fokus pada emas sebab kita banyak emas. Dia ada 3 jenis emas yang kita kena zakat. Satu emas dia panggil al-hulliyu. Al-hulliyu ni maksudnya untuk perhiasan. Kita pakailah, kita pakai. Itu dalam kitab dia tulis pakaian. Pakailah. Yang kedua, ghairu hulliyi. Maknanya yang kita tak pakai, simpan. Okey, kita simpan. Yang ketiga, yang kita cagar. Okey. Dalam ni semua kena zakat kalau cukup syarat dia. Okey, saya kupas satu-satu bagi tuan-tuan faham. Untuk yang emas perhiasan yang kita pakai, maksudnya barang kemas lah. Yang pakai ni biasa barang kemas, kan? Jarang bukan barang kemas. Kecuali kalau macam shilling emas tu kita buat rantai, kita pakai juga. Yang kita pakai, dia kadar uruf yang dibenarkan untuk Selangor 800 gram. Maknanya barang kemas kita yang kita pakai lebih 800 gram baru kena zakat. Kita kira lagu ni bagi mudah. Contohnya, makcik Timah ni dia ada 900 gram barang kemas dia duk pakai. Dia selang-seli lah. Nuri Pak Ali dia pakai hak ni, Nuri makcik Joh dia pakai hak ni, Nuri Pak Lombaka dia pakai yang ni. Dia banyak barang kemas koleksi dia. Dia pakai. Tapi jah dia duk pakai tu 900 gram. Lebih tak nisab? Dah lebih. Kan? Cukup stone haul cukup, maka yang kena zakat di sini 100 gram je lah. Jadi cara kira dia 100 gram kali dengan harga semasa. Lah ni harga lah ni 180 kot lah ni, dah turun sikit dah. Kalau harga 14 bulan 12 2017 100 berapa ni, saya kena kalkulator ni. Okey, kita buat anggaran lah. Maknanya lebih kurang 180. Saya buat contoh ya. Yang ni kali yang ni baru kali 2. Jadi sagi timbang, alat timbang dah pakai timbang, siapa bawa ni, tak bawa tak apa. Contoh, so bila kita kira, hari ni saya bawa handphone lah sebab kita nak kira cepat. Okey, jadi 100 gram kali 180 duk ada 18,000. 18,000 kali zakat yang dikenakan. Maknanya RM450 kena zakat. Baik. Yang ni untuk kategori emas yang kita pakai. Jadi tuan-tuan perempuan yang tuan-tuan pun kena tengok juga, kalau balikkan kira tengok balik timbang balik barang kemas kita yang kita dah pakai hari tu, tukar kan. Setahun sekali kita pakai. Dia tak kira walaupun kita pakai sekali dalam setahun tu. Maka kira-kira kalau tak sampai yang ni tak payah fikir. Maknanya tak kena zakat. Kalau pakai dan kalau timbang lebih
lebih daripada jumlah ni, walaupun 1 gram, maka kena walaupun 1 gram. Kalau 1 gram lebih, maknanya 180 kali 25%. Dia jangan sampai 800 ataupun jangan lebih. Lebih walaupun 1 gram, 1 gram tu yang kena. Semua 916 semua 916 lah. Sama ada 24 karat, okey, ataupun 22 karat, 20 karat, 18 karat. Itu biasalah. Barang kemas nah. So yang ada, kalau rasa confuse, nanti jumpa saya balik di rumah, kita timbang, kita kirakan. Kan? Jadi sebab itu bukan hak kita. Zakat bukan hak kita, hak orang miskin, hak orang lain. Jangan kita salah ambil hak, ya. Dia kira 916. Sebab kalau kira harga 999 dia lagi tinggi. Kalau ikut, okey, sebagai contoh kan, ini yang saya buat gadaian di Rahnu Bank Rakyat Cyberjaya. Kata rantai tangan ni 21K, grade dia. 21K berat 32.88, nilai marhun dia 5,355. Saya kira berapa nilai almarhum, nilai semasa dia ambil. Maknanya 535.4 bahagi 32.88. Jadi 160. Kalau emas 21 karat. Okey. Ini harga bulan 12 2017. Sebab harga emas dia berubah setiap hari. Ada kala dia naik, ada kala dia turun. Jadi yang kita letak 150 ni anggaran lah. So kena tengok harga emas semasa berapa. Jadi kiraan diambil secara purata berdasarkan emas 916. Walaupun karatnya itu tak sampai. Okey, sebab ketimuran kemas ni 916. Cuma karat tu berbeza lah. Ada 18 karat. Maksudnya kandungan emas tadi tak mampan. Kalau 24 karat memang penuh 100% emas lah, padu. Okey, yang 999 grade dia. Ni kategori emas. Jadi boleh faham yang untuk pakai nanti balik tengok kat rumah koleksi emas sejak daripada kita kahwin sampai pencen. Kan? Hantaran kahwin dulu sampai duk tambah koleksi, saya rasa kot lebih kot. Kita tak tahu. Jadi kita mengaji hari ni dah tahu pakat-pakat timbang. Saya buat alat timbang tu bukan apa tu. Nak bagi kita ni. Okey ni alat timbang dia. Tuan nampak ni ya. Jadi kita akan letakkan emas atas sini, so dia akan keluarlah bacaan dia berapa gram. Okey. Baik. Takat ni tuan-tuan boleh faham tak yang ni? Okey. Sekarang beralih yang kedua, ghairul hulliyi, yang tak pakai. Memang yang ni kita simpan. Sama ada jongkong. Ini yang banyak ni. Jongkong, shilling emas, koleksi jam tangan emas, apa-apa yang emas yang kita tak pakai, kita simpan. Yang ni kadar nisabnya 85 gram. Ni tuan-tuan kena tengok kat rumah balik ni. Ni bahaya. Dia sebab dia ringan. Dia beratnya kena ikut dalam kitab. Yang tak pakai langsung. Memang kita beli untuk buat koleksi. Kan ada kan kadang kita beli duit shilling kijang emas. Okey. Jadi contoh-contoh ataupun gold bar emas, saya tak bawa contoh, ada kat rumah. Jadi benda tu kalau ditimbang lepas dah setahun, timbang-timbang melebihi 85 gram, maka yang lebih itulah yang kenakan zakat. Maknanya kiraan dia, katalah kita lebih adalah 5 gram. Mungkin 90 gram kan kita ada kan. So lebih 5 gram, kita darat yang 5 gram tu je. Kali harga semasa, contoh ya, darab dengan 20.5%. Jadi dia lebih kurang sama tak? Cuma dia beza sini ialah nisab, kadar yang wajib dikenakan
zakat. Okey. Yang ni saya rasa mungkin ada lebih kat rumah. Ramai suka buat koleksi. Tuan-tuan balik timbang balik lebih tolong keluarkan zakat. Sebab kita tak tahu sebelum ni. Kan dengar ceramah pun kita, jabat zakat datang pun banyakkan isu-isu lain yang dikupas, ya, tentang zakat fitrah, zakat pendapatan, jarang sentuh isu emas. Okey, setakat ni ada, ya, saya rasa ramai yang dah ada koleksi jokong emas yang banyak. Ya. Bawah sini kita pakai ke gold bar, kita tak pakai kan? Sekarang ni sebab tu dia bahagikan dua. Brand al-hulli yang memang kita pakai, yang kedua ghairul hulli yang kita tak pakai, memang kita buat koleksi untuk simpan. Tak ada manusia pakai gold bar, buat rantai gold bar. Putih tangan orang tetak. Okey, dia tak kira simpan di mana, sebab yang penting syarat dia hak milik kita. Memang jongkong tu nama kita. Nama Mazlifah binti Nordin contoh. Kita tak simpan kat rumah, kita simpan di bank. Sebab bahaya simpan kat rumah. Tapi benda tu kita punya. Hak kita. Kalau lebih daripada gram dia, kena keluar zakat. Mudah ya pun. Dia istilah isu sekarang ni kita duk risau, ni bank punya ke aku punya? Nama kau punya lah, cuma simpan kat bank je. Bank ada peti simpanan dia. Ada, kita kena bayar upah kos simpan. Sebagainya lah, macam-macam lah. Okay? Cuma ada perbuatan tertentu yang kadang-kadang tuan-tuan mungkin tak faham sama ada syarak benarkan atau tidak. Ini kena jaga balik. Kadang-kadang beli emas tapi simpan kat bank, bukan kat kita. Kan ada proses-proses tertentu yang saya pun kurang arif, mungkin tanya Dr. Hazruddin. Cuma kita nak kupas di sudut, kalau emas tu kita punya, simpan kat mana sekalipun, tapi nama kita, hak milik sempurna kita melebihi jumlah 85 gram, maka kena keluar zakat. Ni takkan lebih banyak kot, tapi tak tahulah sebab 85 gram ni tak banyak sangat dia sebab dia ringin. Mungkin ada yang jongkong emas 100 gram, maka lebih 15 gram kena keluar zakat lah. Tadi tak banyak pun nak keluar tu pun, sebab yang lebihan tu je kena. Tuan-tuan, bukan semua kena, yang lebihan tu je kena, yang tak sampai tak apa. Jadi apa yang penting sekarang, kita balik rumah, kita cek balik, semak balik, bawa. Kalau rasa tak ada alat timbang, main jumpa saya, kita timbang. Tak ada masalah. Saya tolong kira bagi, tak apa. Tak yang ada batu-batu. Tengok batu apa? Kalau ada batu tak payah kan? Kalau emas kena, tapi kena buang berat batu. Okey. Yang disebut dalam kitab emas dengan perak, belian setakat ni saya tak tahu, tak kena. Okey. Emas jugalah, kalau emas tu ada nilai, kira emas lah. Kan ada jenis emas kan. Emas putih pun dia sadu je pun, sebenarnya bila habis putih tu kuning juga. Tu je pun. Yang tuan-tuan duk pakai apa dia panggil? Bonggala apa? Bangle. Nak menyebut tadi. Macam bangla. Bangle kita pakai kan, kadang-kadang nampak emas krom putih tu. Tuan-tuan simpan lama, dia hilang putih tu akan kuning balik. Sebab asal emas sifatnya kuning. Itu bernilai benda bernilai yang diniagakan. Maka kena zakat. Balik tengok balik yang ada jongkong, yang ada shilling emas kijang ke, shilling emas tak kijang ke apa ke. Okey. Sebab sekarang ni banyak bentuk-bentuk pelaburan emas yang dibuat dalam bentuk shilling dan jongkong, nak galakkan rakyat menyimpan emas. Sebab dia kalis inflasi. Dia kalis inflasi. Sebab tu kalau harga kambing zaman Nabi 700 dirham seekor kambing, sekarang ni pun 700 dirham juga, sama je. Sama. Kalau tuan-tuan simpan dirham, perak ataupun emas, kalau harga yang sama, nilai zaman dulu sama juga, nisbahnya tu, cuma nilai ringgit tu bertinggi lah. Di sudut emas sama je. Okey.
Jadi simpan emas itu digalakkan setengah-setengah syarikat digalakkan kita menabung dengan cara simpan emas. Ingat dia, yang bukan barang perhiasan jika kita simpan melebihi jumlah ini kena zakat. Balik tengok tarikh bila beli. Tarikh bila beli, kemudian cukup setahun, kira tengok melebihi, ambil yang lebih tu kali dengan harga semasa, darab pula dengan 2.5%. Boleh faham setakat ni? Okey. Kalau kata tak cukup setahun, tapi kita dah simpan dia dah bertahun, macam mana tak tahu? Sebab tak tahu kan? Balik pada asal ibadat kita, benda wajib macam semayang lah, ada qada. Serupa yang ni pun. Sebab tu setengah-setengah orang dikira daripada umur balik ataupun dia agak-agak aku jadi kaya ni sejak bila. Contohlah kan. Katakanlah saya tak fikir zaman tuan-tuan umur 25, 26, 30-an tak ada stok sebanyak itu kan. Hanya bila dah bekerja je lah. Jadi anggaran tu berapa tahun dah kita dah bekerja, kita dah start mula menabung. Mungkin waktu anak kecil-kecil belum lagi kot. Bila anak dah besar, dah berkahwin mungkin umur 45 ke, kita dah start simpan emas. Contoh. Okay, ini contoh. Katalah contoh saya, barang kemas isi saya sejak saya kahwin sampai sekarang. Ini contoh mudah, ambil contoh saya lah senang. Saya kahwin tahun 2000. Sekarang 2017. Oh, sorry. Tak perasan. Duduk sana rasa muda lebih. Baik. Tahun 2000, hantaran kahwin waktu tu 6,000. Dan bapa mertua saya, arwah, dia memang tak akan kacau duit anak. Semua duit ni dia beli emas. Nak buat kenduri boleh tak guna, dia guna duit dia sendiri. Itu bapa mertua saya punya perangai lah. Jadi semua duit ni ditukar kepada emas. Mungkin waktu tu, saya pun tak ingat, kita buat anggaran 35 gram untuk total jumlah. Zaman tu murah lagi. Sejak saya kahwin sampai 2018, hampir setiap tahun, bahkan setahun 3 kali, koleksi emas bertambah. Tak? Sebab isi saya dia tak suka duit ni, kadang-kadang dia tak suka nak belanja, dia akan beli emas untuk dia pakai. Jadi hari ni antara emas yang saya cagar baru ni, kalau lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 6 item 77.74 gram. Lebih kurang ni hak yang kadang pakai dan tak pakai, dia tukar-tukar gitu. So saya masuk dalam bab cagaran sekarang ni. 74 gram. Okey, yang dicagarkan. Nak ceritanya koleksi barang kemas tadi makin bertambah. Jadi tuan-tuan, yang kerja depan saya ni yang dah pencen, katalah sekarang tuan-tuan pencen sampai sekarang, takkanlah emas tak bertambah, kecuali memang yang tak minat emas. Jadi isi saya tak, dia simpan emas. Jadi koleksi emas tu banyak. Bila saya tak cukup modal perniagaan, saya akan cagarkan emas tadi. Sebab saya tak pernah buat pinjaman bank. Sebab saya tak nak terikat dengan, biasalah jadi bila kita ada hutang, kita tak tension, darah pun tak naik. Darah tension tu. Sebab kita guna aset kita letak arah tu, kita ambil duit. Okey. Jadi bulan 12 baru ni saya letak sebab nak buat modal untuk stok barang. Jumlah marhun semua, RM12,755.58. Tapi nilai yang diberi pinjaman ialah RM8,150. Maknanya bank akan bagi 65%. Dia tak habis. Dengan kadar upah simpanan bulanan RM108.47. Dia lebih murah daripada bank lah. Dia lebih kurang RM100.20 kadar upah dia. Itu kelebihan Ar-Rahnu. Baik. Jadi jumlah upah simpan selama 6 bulan 650. Itu yang kita kena bayar balik. Mana saya kena bayar balik
8,950 campur 650 untuk tempoh 6 bulan. Okey. Daripada kita pinjaman bank, pinjam peribadi tinggi ya, kadang 4%, 5%. Dan saya tak galakkan kita pinjam, mati payah. Ni hak kita sendiri, tak apa. Kalau tak terbayar, dia gadai kat bank kan gadai balik, bank ambil hak dia balik. Kita dah terlepas. Lepas tu saya nasihatkan tuan-tuan dan puan, kalau boleh di usia-usia begini tak payah buat pinjaman lah. Gunakan mas yang ada, letak Ar-Rahnu buat cagaran. Okey. Baik. Okey, kita beralih kepada cagaran. Okey. Dia emas yang dicagarkan ini juga, dia lebih kurang benda yang sama. Cuma kategori dia dari sudut kiraan zakatnya, setelah kita tolak nilai jumlah pinjaman dengan upah simpan. Okey, contohnya, katalah saya ada 200 gram emas. 200 gram emas ni melebihi ni. Ingat ya, yang kita cagar dia ikut hukum sini. Dia tak pakai sini. Dia pakai sini. Okey. Baik. Katalah banyak, cukup setahun. Tu sebab kalau, bukan nak mengelak, tapi biasanya jarang setahun kita simpan situ, biasa cukup tak sampai setahun tebus balik. So tak sampailah haul dia tu. Okey, sebab tu mana-mana bank kaedah Ar-Rahnu dia hanya buat 6 bulan. Nampak tak? 6 bulan. Kemudian kalau tak boleh juga dia extend lagi 6 bulan sampai 3 kali. Maksudnya setahun setengah. Sebab kalau dia buat setahun terus, ngam-ngam lah kita kena. Tu Islam nak tolong kaedah situ. Nampak tak? Jadi kita cuba tebus balik sebelum bulan berakhir. Macam saya, sebelum 12, 14 hari bulan 12 2018. Okey. Baik. Ini pun dia kata sila bayar sebelum atau pada 14 bulan 6 2018 untuk saya tebus balik. Kalau nak mengelak daripada sinilah. Sebab cagaran tu kita macam nak buat duit daripada situ. Okey, sebenarnya kita sesak nak pakai duit. Tapi hukum tetap hukum lah ya. Okey, tak apa. Jadi contohnya lah, emas kita banyak, kita letak 200 gram. Jadi lebihan 200 gram ni cukup tempoh dia semua dikenakan sama, dia darat dengan harga semasa. Cuma beza dia akan tolak jumlah yang dipinjamkan. Okey, contohnya tadi nilai marhun, nilai barang gadaian ni 12,795. Tapi nilai pinjaman 8,950. Maka dia kena tolak di sini. Tolak nilai marhun, nilai gadaian. Lepas tu tolak lagi upah simpan. Upah simpan sini 650.79 sen. 6 bulan. Kalau setahun, mana kita tolak lah. Tolak lagi upah simpan. Lepas tolak upah simpan, barulah kita darat dengan 2.5%. Islam tak menindas. Jadi kalau kita letaklah, so macam saya letak ni 77.74, jadi tak sampai lagi. So tak kena zakat lah. Faham tak? Dia yang lebih aja, yang lebih aja. Okey. Baik. Okey. Itu dari sudut bagaimana kita mengira zakat daripada perhiasan kita pakai, bukan perhiasan dan bentuk cagaran ataupun disebut Ar-Rahnu. Okey. Baik. Yang bawah tu dia besar ke? Tak nampak lah. Bawah tu. Tolak nilai marhun, tolak upah simpan. Sekejap ya. Ya. Nilai gadaian.
Ni contoh 200 gram darab harga semasa. Contoh. Okey. Kemudian tolak. Dak, hak ni kira yang lebih dah lah ni. Contoh. Sebab kalau nak buat contoh saya punya tak sampai 85. Jadi buat contoh yang lebih lah. Ni contoh. Ni kira kaya semua ni. Okey. Nilai marhun ni maksudnya nilai gadaian. Lepas tu tolak upah simpan. Lepas tu baru kali dengan 2.5%, baru keluar zakat. Keluar duit lah. Macam mana? Dah, anggaran ini saja letak je lah. Harga emas tak sama. Kan dia berubah setiap hari. Saya letak yang contoh sini saya letak RM180. Dia tak sama. Okey. Baik. Saya nak highlight di sini kepentingan kalau kita menyimpan emas, bila tak cukup duit, kita gadaikan. Jangan letak gadai kedai Cina. Tu bunga, dosa kita, riba. Letak di Ar-Rahnu, sebab tu sekarang di Malaysia ni bagus di sudut pelaksanaan ekonomi Islam. Okey, banyak bank rakyat buat, Ar-Rahnu buat, pejabat pos dah buat, bank Mamalat pun buat konsep ni. Sebab bank buat untung banyak dengan emas. Sebab dia bagi pinjaman 65%. Orang kadang-kadang dia seronok dapat duit tapi dia tak pandai nak bayar balik. Bila lepas tempohnya, bank akan lelong. Dia jual balik emas tadi dan dia dapat untung dia balik. Dia akan ambil untung dia je lah. Dengan upah simpan dia akan ambil untung di situ. Lebihan tu dia akan pulang pada kita balik. Dia tak ambil, bank tak akan ambil. Kalau yang syariah, dia tak akan ambil. Jadi katalah tuan-tuan, ni kita letak pergi gadai. Dia timbang-timbang, okay, dia kata 600 nilai marhun. Dia bagi pinjaman kepada kita 65% daripada 600 tadi, mungkin 400 lebih kurang. So dia pegang emas kita. Dia kata, encik, kita ada akad dia lah. Sebulan kadar upah simpannya mungkin RM5. So 6 bulan RM30. Encik bayar 6 bulan ni kena bayar 630 ataupun 650 contoh. Jadi kita tak dapat bayar. Cukup tempoh 6 bulan dia akan call. Saya tak dapat bayar lah. Dia extend lagi. Dia kesian. Sampai satu keadaan bank dah tak tahan, dia akan hubungi, kalau encik tak tuntut kami akan gadai barang encik. Jadi dia gadai, dia buat lelongan awam, dia gunakan harga semasa. Bank pun pandai. Dia tak akan buat lelong harga rendah. Dia akan buat lelong waktu harga emas naik. Jadi dia letak mahal lah waktu tu. Orang beli, dia ambil balik untung dia punya pinjaman tadi 600 dengan upah sekali, lebihan tu dia akan pulangkan kepada kita balik. Itu kebaikan dia balik. Ramai orang tak nampak benda ni. Okey. Jadi isu sekarang ni kita nak mengelakkan rakyat kita daripada buat pinjaman. Berapa ramai yang dah lingkup sekarang pinjam tak nak bayar, kan bankrupt. Yang tak fikir hukum ni. Kita kena ingat ni, sebab kita mati besok, benda yang menyekat kita masuk syurga, hutang. Ya, sahabat Nabi seorang tu mati syahid tapi duduk kat pintu syurga, tak boleh masuk. Sebab apa? Kes hutang 1 dirham je pun. Kes hutang yang tak dibayar. Sebab itu saya galakkan kita buat Ar-Rahnu, sebab ni emas kita betul. Hak kita. Kita memang berhutang dengan bank. Tapi setiap ni tak dapat bayar dengan sebab tertentu, bank boleh lelong, dia ambil. So, cover lah hutang tadi. Nampak tak? Selamat di situ. Sebab itulah saya menyimpan emas daripada tahun 2000 sampai sekarang. Saya simpan emas. In case apa-apa senang. Dan itulah yang saya jadikan modal perniagaan. Saya tak pinjam bank. Jadi ini cara kita nak bantu umat Islam. Saya dah banyak bantu guru-guru agama semua, kaedah Ar-Rahnu sampai beli motor, beli kereta semua.
So kita jangan sebab emas banyak. Sampai pakai rantai jadi alim, tunduk. Berat. Punya berat. Kakak ipar saya 70 gram. Rantai leher. Zaman dulu punya. Simpan wah bantal. Ya, saya minta, saya kata bagi kat saya. Saya buat Arano. Ya, letak Arano. Ya. Jadi zakat termasuk dari umur tu. Macam mana? Kita masuk arah ni, bulan ke-10 setelah Januari masuk, bulan ke-9 kita dah terus. Ha? Jadi zakat emas tu sekarang Tak ah, dia kira tak cukup. dalam kategori kedua. Dia tak campur. Tak. Perlu difahami, kewajipan zakat ini cukup haul dan cukup nisab. Ini kena faham. Haul maknanya tempoh setahun bulan Qamariah. Setahun bulan Qamariah lah. So 12 bulan Qamariah. Kiraannya. Tak sama kiraan orang putih 365 hari. Kita mungkin tak sampai sebab bulan Islam kita mungkin lebih. Sebab bulan Islam kita tak ada 28 kan. Semua 30. Sebab bulan kita senang tuan-tuan. Lihat bulan di langit je. Mengambang 15. Mengambang penuh 15. Memang 30 ngam-ngam kiraan bulan kita. Sebab Islam dah ajar begitu. Sebab itu kalau kita keluarkan zakat mengikut kiraan orang putih, dia tak sama sebab 31, 30, 31. Kalau ikut pokok yang pandai fuqaha fakih ni, dia kata kena keluarkan 2.55, bukan 2.50. Sebab 2.5 gram ni, peratus ni untuk kiraan bulan Islam. Sekarang kita di Malaysia, kita terpaksa keluarkan zakat pada bulan Disember sebab nak link dengan LHDN, nak tolak cukai bagi yang menjalankan perniagaan lah. Jadi yang tak berniaga macam tuan-tuan semua, kalau yang simpan, kalau bulan puasa lah, setiap bulan puasa kira baru boleh kira 2.5%. Jadi elok nak berkat 2.55 kalau ikut bulan orang putih. Balik pada soalan tadi, cukup haul maksudnya cukup tempoh genap setahun. Sebab tu arwah Nur dia tak bagi paling lama setahun setengah aja. Itu maksudnya. Kalau macam puan tebus, katalah hari ni 6 hari bulan 3, tiba-tiba kita dah letak arwah Nur, kita pergi tebus balik bulan 9, tak cukup setahun. Jadi tak ada zakat. Mas tu tak masuk dalam lepas bulan ke-10 bulan 12 tu dia masuk dalam kategori tak pakai tak, yang kategori dulu bukan? Tak ada, hak ni sebab ni dia kategori cagar. Hak simpan rumah, simpan peti besi. Kan kita kaya kan? Banyak kan? Peti besi ada, dalam kereta ada, atas bumbung ada. Banyak kan macam dia boleh tangkap baru ni kan? Dalam bot ada, juta duit. Jadi, contoh, tuan-tuan kena faham. Dan ada setengah orang menyalahgunakan kaedah arwah Nur sebab dia nak buat duit situ. Dia tujuan arwah Nur ni nak bantu kita. Kita perlu je. Saya buat pun bila memang tak ada modal. Nak buat rumah, kan saya nak buat renovate kedai semua tu, saya guna duit emas. Saya tak buat pinjaman bank. Kita jimat. Contoh macam ni, katalah kita nak renovate rumah. Tuan-tuan, saya buat analogi mudah. Kita panggil satu indon, nilaikan berapa rumah kita punya kos. Dia kata 60,000. Yang saya buat 60,000. 60,000, saya tak bagi duit cash pada dia 60,000. Sebenarnya saya beli emas dulu. Saya beli emas dahulu 60,000, saya letak di arwah Nur. Letak di arwah Nur, katalah saya dapat 45,000. Jadi saya tambahlah duit saya mana-mana lagi. Contoh ya, 15,000, cukupkan 60,000. Okey, saya buat rumah. Emas saya letak ke arwah Nur. Setiap bulan saya bayar. Saya tak tunggu 6 bulan. Saya bayar, yang akhirnya cukup tempoh saya dapat tebus balik. Rumah siap, emas dapat. Daripada tuan-tuan bagi duit kosong je kat dia, dekat indon tadi 60,000. Apa tak dapat? Tu kaedah kita gunakan arwah Nur untuk simpanan dan juga untuk masa depan. Nampak tak perbezaan dia? Daripada kita bagi macam tu, saya dah ajar banyak orang dah. Jadi rumah siap, emas pun dapat. Kalau kita bagi gitu je kat indon tadi, kita tak dapat apa-apalah. 60,000 tu bagi gitu je lah. Itu cara dia. Itu sebab Islam membantu umat Islam. Kalau pandai ekonomi tuan-tuan, kita ni memang dah kaya lama.
ekonomi Islam dah bantu kita banyak, memang kita tak nampak cara nak buat macam mana. Saya dah tolong banyak orang dah pun. Ni hari ni nak abang nak cerita bagi. Ilmu saya dah ajak ramai, banyak tempat dah saya ajar guru-guru sekolah agama. Sebab tu guru kafar saya, guru kafar yang gaji 700-800 boleh hidup. Dia janji ada emas. Tu cara dia. Berapa banyak kita rugi sekarang ni kan? Kita bagi gitu je kan? Buat rumah berapa? Nah, keluar duit bank bagi. Tuan-tuan rugi tuan-tuan. Pergi beli emas. Beli barang kemas, tak kira lah apa benda pun. Letak arwah nu, ambil duit, bayar dekat dia. Lepas tu cukup bulan, make sure bayar arwah nu tadi, upah simpan kan dengan jumlah. Cukup tahun, tebus balik. Emas dapat, rumah siap. Duit pencen dapat. Ini isu disiplin. Isu disiplin kita. Okey tuan-tuan, saya ajar tuan-tuan. Ni kita ilmu hari ni memang saya bagi semua, hak mana saya ada dalam kepala saya ni. Isu yang timbul ialah bagaimana nak bayar ni. Macam saya kan. Macam mana nak bayar setiap bulan. Kalau teknik arwah nu, tuan-tuan mesti setiap bulan bayar melebihi upah simpan. Tu je. Bila kita bayar, katalah 650 ni upah simpan selama 6 bulan. Upah simpan bulanan RM108.47. Syaratnya tuan-tuan kena bayar melebihi RM108.47 setiap bulan. Bayar RM150 ke? Apa kita bus emas, tak payah bayar, dapat duit lagi. Sebab saya bayar lebih. Nak bayar ambil duit mana? Duit pencen kita agihkan sikit untuk bayar ni, bukan banyak mana pun. Bukan suruh bayar semua, kita bayar sikit-sikit, ansur-ansur. Yang penting make sure setiap bulan bayar. Dan aranu pula, bila kita bayar melebihi upah bulanan tersebut, dia akan extend tarikh 6 bulan ke 7 bulan. Bayar lagi, extend lagi. Sampai mati, duit extend. Jadi maknanya, benda tu membantu kita. Nampak tak kaedah dia? Ini kaedah yang Islam, ekonomi Islam, bantu umat Islam. Cuma umat Islam tak pandai ambil manfaat. Tak pandai, mungkin tak nampak, mungkin tak tahu. Yang ni off record ya nanti, ni jangan masuk dalam kuliah, nanti lain tajuk pula. Mak nak bantu. Faham tak cara dia? Okey, jadi senang ceritanya, lepas ni tuan-tuan nak buat kolam ikan ke, nak buat apa benda ke, daripada bayar seketul gitu, tukar dulu dengan emas. Letak arwah nu, ambil duit, bayar kat kolam ikan. Setiap bulan bayar upah, kadang-kadang setahun, jadi emas dapat, kolam ikan pun siap. Kan jana pendapatan situ. Dan sebab itulah saya dapat hidup walaupun saya tak bekerja. Allowance yang diberi oleh HQ pada saya RM1,000 je sebulan. Gaji saya RM1,000 je sebulan. Tapi saya boleh hidup. Kenapa saya ada aset-aset macam ni? Kita jana balik. Okey. Dan yang ni lah saya cakap dengan tuan-tuan perempuan, sekolah di Yala boleh hidup. Kan saya cerita itu kan, dia orang jana duit sebab dia orang dapat emas banyak dia orang dapat dana sebagainya. So dia orang buat apa? Emas tadi dia orang cagar, lepas tu dia orang bina kolam udang, kolam ikan. Duit tu lama-lama membantu sekolah, ada banyak aset emas. Yes, tu boleh hidup sampai sekarang. Kita perhabis. Kita tak pandai nak jana. Yang cerdik-cerdik semua dia ada, sebab tu boleh hidup. Ya? Ni cerita dia. Ya. Ya. Dia kira tu yang lebih haul, yang lebih nisab tu. Yang tak, yang apa, tak sampai tak apa. Yang lebih tu kena. Dah lebih 85. Dah tolak 85 tu. Maknanya mungkin mahnya 285. So tolak 85, tinggal 200 je lah. Yang lebih tu je. Okey. Okey, tunggu diam. Bukan apa bila saya cerita ni kan, oh betul, rupanya selama ni tak habaq kat kami, tak tahu semua timbul isu macam ni kan. Sebab benda ni hanya dipahami oleh mereka yang faham tentang ekonomi Islam.
Dan tajuk ekonomi Islam ni tak diajar di masjid kita. Kuliah masjid pun tak ada. Kan, nampak tak? Kita ilmu Islam ni banyak. Jadi sebab itu, kalau berapa kita timba ilmu, saya semua belajar ni, benda macam ni. Saya belajar, Dr. Hudin, saya belajar semua. Rupanya banyak ekonomi Islam yang membantu umat Islam. Cuma kita tak nampak cara nak apply dia dalam hidup kita. Bila Islam wajibkan emas sebagai satu bentuk kena zakat, maksudnya mesti ada hikmah dia. Ini yang penting antara benda yang digunakan, bukan setakat perhiasan tuan-tuan. Banyak boleh buat emas. Sebab tu dia bernilai daripada dulu, kini dan sampai hari kiamat. Bank-bank semua guna emas. Sebab dia kalah inflasi. Cuma yang saya tak faham, setengah perempuan tak suka emas. Saya jadi pelik. Okey? Okey, baik. Okey, jadi setakat itu dulu. Minggu depan kita akan masuk tajuk zakat az-zuru' was-thimar, mana zakat buah-buahan. Yang ni tak boleh nak buat contoh kebun, tak boleh lah. Okay, kita cerita je lah. Saya bawa ni contoh yang real, yang tuan-tuan ada, kita sama-sama belajar, sama kongsi. Jadi mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Dia baik itu pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qul wa astaghfirullah alazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.